KPM. Mana kawan-kawan ni? Aduh, perut pun lapar dah. Mana semua ni tak datang-datang lagi? Aduh, sakitlah perut. Masuk waktu rehat. Irfan, Ya cikgu. kamu tarik kelas ke? Tengah rehat ni. Tengah rehat sekarang? Ya betul. Tak ada cikgu nak tanya. Ya. Name tag mana? Name tag, alamak, terlupa nak bawa lah cikgu. Ni masalah ni. Maafkan Kamu saya. tak boleh lah tak pakai name tag ni. Salah cikgu. Mestilah salah. Tu peraturan sekolah tau Irfan. Mesti kena pakai name tag. Betul juga kan. Macam mana ni? Ini baru peraturan sekolah ni Irfan. Tak boleh nak aku. Nanti jadi rakyat Malaysia macam mana nak aku pada peraturan negara pula ni? Peraturan negara. Boleh cikgu, insyaAllah saya cubalah. Ya, boleh. Boleh Boleh. Okey, kamu buktikan dengan saya. Sekarang saya nak dengar kamu baca rukun negara tengok. Rukun negara? Rukun Mudah negara. dia cikgu. Okey, saya bacakan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesantunan. Kan betul cikgu. Kesantunan. Kesantunan. Siapa cikgu sejarah kamu ni? Cikgu Ridwan. Kesantunan Kamu ni rukun negara pun tak betul sebut ni. Dengar ni Irfan. Baik. Ikut saya baca ni. Okey. Angkat tangan macam ni. Ni ikrar tau Irfan, ikrar kena buat betul-betul. Baik. Sekarang ni cikgu. Biar dekat. Okey. Maka kami rakyat Malaysia Rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berlandaskan akan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bukan kesantunan. Minta maaf cikgu. Kesusilaan. Okey, baik. Ingat Irfan peraturan undang-undang kita kena ikut, peraturan sekolah. Faham? Okey cikgu, saya akan itu cuba yang ikut. ada dalam rukun negara. Faham? Cikgu. Cikgu, kawan saya dah sampai. Saya pergi dulu Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Kena marah pula. Macam ni dia orang ni. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tingkatan 5 dengan tajuknya berkaitan dengan prinsip hidup masyarakat Malaysia. Untuk itu, kita bawakan seorang jurubahasa isyarat. Irfan memperkenalkan Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Cikgu, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Dan tak lain tak bukan, untuk hari ini kita bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Cikgu GTR. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya segak bergaya, siap tanjak lagi tu. Siap tanjak. Jadi Cikgu, untuk hari ini kita juga akan bersama dengan 4 orang murid, betul ke? Betul. Jadi siapa mereka Cikgu? Silakan. Baik, bersama-sama dengan kita hari ini Irfan, ada 4 orang murid yang hebat ni. Istimewa kita bawa atas talian dengan kita. Baik, saya perkenalkan murid atas talian kita. Yang pertama adalah Danish Fakrullah daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Danish, lambai sikit Danish. Itu dia, berbaju Melayu berwarna biru. Ya. Okey, yang kedua Cikgu. Okay, murid yang kedua kita ada adik Muhammad Afiq. Afiq, lambai sikit Afiq. Hai Afiq. Okey, kenapa serius sangat tu? Okey, yang ketiga Cikgu. Yang ketiga kita ada adik Izzati Balkis. Hai Izzati.
Okey, yang keempat. Dan yang keempat kita ada Sharifah Alia. Baik, kita bersama dengan 2 kuntung bunga dan 2 ekor kumbang menemani kita untuk slot menengah atas bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Okey cikgu, sebagai permulaannya mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa kaitan gimmick tadi. Ada murid tu dia salah baca rukun negara cikgu. Waduh, macam mana tu cikgu kita nak buat tu? Ya. Memang okey, kalau kita tengok gimmick tadi sebenarnya kita nak tengok bahawa bagaimana murid-murid kita ni penghayatan mereka kepada rukun negara. Kerana kalau kita tengok rukun negara itu merupakan prinsip hidup kepada masyarakat Malaysia. Betul. Semua rakyat Malaysia ni mesti berpegang kepada 5 prinsip rukun negara tu. Jadi termasuklah dalam tu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Betul. Dan dalam kes gimmick tadi adalah kedaulatan undang-undang. Jadi di sekolah kita memang praktiskan ini. Itu sebab di sekolah kita ada peraturan pakaian, kita ada peraturan masa kelas, jadual dan sebagainya. Betul. Dan mesti dipatuhi oleh murid-murid di sekolah sebagai latihan sebelum dia keluar ke dunia sebenar menjadi rakyat Malaysia. Itu dia punyalan kepada topik kita hari ini berkaitan dengan prinsip hidup masyarakat Malaysia, iaitu rukun negara cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sebagai pengenalannya apakah sejarah bagaimana terbentuknya rukun negara. Silakan cikgu. Baik, rukun negara rukun negara ni sebenarnya penting. Macam saya katakan tadi Irfan, rukun negara ni sebenarnya adalah prinsip yang harus dipegang sebagai rakyat Malaysia. Betul. Jadi kalau kita dapat individu tu, dia kata dia rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mesti hidup dengan prinsip-prinsip rukun negara ni. Kalau kita tengok rukun negara ni merupakan prinsip hidup kepada masyarakat Malaysia dan dia merupakan tonggak kepada kesejahteraan negara. Apabila semua rakyat Malaysia berpegang dan menjadikan rukun negara ini sebagai rukun penghidupan mereka sebagai rakyat Malaysia, maka kesejahteraan negara itu akan dicapai. Betul. Baik, kita tengok rukun negara. Rukun negara ni merupakan satu ideologi. Ianya merupakan satu idea untuk membentuk rakyat Malaysia untuk disatukan di bawah satu bimbingan ke arah perpaduan. Itu sebab dia ada menyebut, kalau kita tengok dalam prinsip dia ada kepercayaan kepada Tuhan. Semua rakyat Malaysia mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Kerana apabila kepercayaan kepada Tuhan ni dia kata apa? Dia ini adalah orang-orang yang ada agama. Bila ada agama ni, semua agama mengajar yang baik-baik. Tidak ada agama yang mengajar perkara yang tak baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rukun negara merupakan susunan prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma sosial yang mencakupi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Jadi kita sentuh semua. Semua sekali cikgu. Sentuh semua. Jadi ianya menjadi satu prinsip. Jadi kalau kita tengok apabila ianya dipegang oleh rakyat Malaysia sebagai cara hidup rakyat Malaysia, maka Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbagai pegangan dan cara hidup, barulah boleh hidup bersama-sama. Setuju? Saling menghormati kerana berpegang kepada prinsip-prinsip ini tadi. Itu baru yang kedua. Yang ketiga cikgu. Yang ketiga. Baik, kita tengok kepada yang ketiga. Rukun negara merupakan gariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Gariskan ikrar. Dalam rukun negara, kita menggariskan ikrar yang dipegang. Itu yang buat tadi tu. Mesti angkat ikrar. Kena bersemangat. Maka kami katanya, rakyat Malaysia. Mesti kan berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami. Nampak? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Barulah ianya tidak dijadikan hanya sebagai lafaz. Ianya satu keadaan praktikal yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Baik. Jadi, kita dah tengok 3 tujuan rukun negara ini dan latar belakangnya rukun negara ini sekarang. Baik. Tapi, siapa tahu daripada mana asal-usulnya rukun negara ini tadi? Itulah persoalannya cikgu. Daripada mana asal-usulnya rukun negara? Mari kita tanya kepada murid-murid di atas talian. Ni pelajar tingkatan 5 ni. Dia mesti ada asas. Betul. Dah umur 17. Tahun depan 18 dah boleh mengundi. Dah boleh mengundi. Jadi kita tengok. Mereka ni tahu tak asas-asas sebagai rakyat Malaysia? Mari kita tanya. Siapa tahu bilakah rukun negara diwujudkan untuk negara kita? Siapa nak jawab? Tahun bila ya? Silakan nak boleh share. Siapa? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan dulu. Siapa nak jawab? Saya tahu. Siapa yang saya tahu tu? Teruskan. Sharifah.
Okey, silakan Sharifah Alia. Okey. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. 31 Ogos 1970. 31 Ogos tu hari apa tu? Bukankah itu tarikh? Tarikh apa? 31 Ogos ni tarikh apa? 31 Ogos tu bukan tarikh kita sambut. Apa? Sambut? Merdeka. Merdeka. Jadi pada sambutan kemerdekaan 31 Ogos 1970. 1970 rukun negara diisytiharkan. Jadi pada tahun tersebut sambutan Hari Kemerdekaan Negara disambut penuh dengan aktiviti yang menjurus kepada pengenalan rukun negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Betul. Pada tahun 1970 barulah rukun negara diwujudkan. Mari kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pada 29 Januari 1970 rukun negara diwujudkan. Hasil daripada perbincangan Majlis Perundingan Negara MAPEN yang dibentuk oleh Majlis Rakyat Negara Magran. Kemudian MAPEN dianggotai oleh Magran, Kerajaan Negeri, parti politik dan wakil-wakil yang berbincang dan membentuk rukun negara. Seterusnya, pada 31 Ogos 1970 rukun negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat bersempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 waktu tu Dan kalau dah 1970 dia diisytiharkan pada tahun 2020 maka genaplah ulang tahun ke-50 rukun negara Malaysia. Okey. Rukun negara Malaysia yang menyambut ulang tahun dia yang ke-50 pada 2020. Ini logo dia. Ini logo dia. Mudah-mudahan kat rumah boleh tengok. Ini adalah logo dia. Mungkin waktu tu kalau kita tengok bulan Ogos 2020 ni kita masih dalam PKP waktu tu. Betul, mungkin cikgu. semua orang tengah susah tak perasan benda ni. Jadi mungkin tak pernah tengok boleh tengok. Ini adalah dia punya rukun logo sambutan rukun negara ke-50. Baik. Mari kita nak tanya murid-murid tingkatan 5 dekat atas talian ni. Ya, soalan ni cikgu. Kita tengok kalau kita tengok ada 4 ciri kat situ. Kita ada 5 jalur, kita ada bulan bintang, kita ada angka 50 dan kita ada tengkolok. Mari kita nak tanya. Daripada pengamatan kamu, maklumat sediara, apa yang kamu faham bila apa yang dimaksudkan dengan 5 jalur dalam logo rukun negara? Siapa nak jawab? Teruskan. Saya cikgu. Teruskan Afiq. Teruskan dengan jawapan. 5 jalur merupakan simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. 5 jalur, 5 prinsip. Betul ke tak? Mari kita tengok. Okey. Betul. Simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Tahniah Afiq. Tahniah. Kita teruskan kepada bulan dan bintang. Ni sinonim ni dengan negara kita ni. Bulan dan bintang ni dekat bendera pun ada. Cool. Siapa nak jawab? Apa yang dimaksudkan dengan bulan dan Gemilang bintang? pun ada. Saya. Okey, silakan. Terus Bakis laju dia. Okey. Okey, bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita tengok. Betul Betul ke, ke cikgu? tidak? Melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Tahniah Bakis. Baik. Seterusnya, angka 50. Yang ini ni patut senang je ni. Okey. Kenapa angka 50 tu? Saya. Angka 50 membawa maksud sempena ulang tahun rukun negara yang ke-50. Sempena ulang tahun rukun negara ke-50. Memang tak syak lagi. Sempena sambutan ulang tahun ke-50, jadi dia letaklah dekat logo tu angka 50. Dan yang terakhir, ilustrasi tengkolok di dalam logo tersebut. Apa maksud dia? Seorang lagi tak jawab ni. Apa dia? Saya cikgu. Tengkolok berkerawang, bulan dan bintang merupakan simbol prinsip kepercayaan pada raja dan negara serta melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kau panjang jawapan ni cikgu. Patut diambil last sekali. Dia nak sapu semua. Betul tak jawapan diberikan? Tengkolok berkerawang, bulan dan bintang simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ia juga melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Terbaik cikgu. Jadi Terbaik. bagaimana prestasi mereka setakat ini cikgu? Kalau kita tengok memang mencapai tahap untuk pelajar tingkatan 5. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Kita Tahniah. Okey, baiklah itulah pengenalan kepada topik kita berkaitan dengan prinsip untuk masyarakat Malaysia. Jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamie dan Cikgu Ridwan. Okey Cikgu, saya percaya ramai di luar sana rakyat Malaysia telah pun ketahui 5 prinsip rukun negara, tetapi mungkin mereka tidak ataupun kurang cakna dengan matlamat kenapa tertubuhnya 5 prinsip rukun negara ini, Cikgu. Betul. Ya, mungkin Cikgu boleh kongsikan. Baik, okey. Macam yang kita tengok, kita dah tahu latar belakang dia. Ditabarkan pada tahun 1970 dan menggariskan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan kepada hidup rakyat Malaysia. Betul. So, setiap individu yang berstatus rakyat Malaysia mesti hidup dengan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara tadi. Jadi, kenapa rukun negara itu diwujudkan? Dan sudah pasti ada matlamat yang hendak dicapai dalam satu jangka masa yang panjang bagi membentuk masyarakat Malaysia. Baik, yang ini saya tak berapa berminat nak ceritakan dulu. Sebab saya dah bagi homework kepada murid atas talian kita. Oh, dah ada dah di rumah. Sebabnya kalau diikutkan, ini adalah tajuk-tajuk wajib yang akan berada dalam soalan SPM. Oh, soalan wajib. Jadi murid-murid mesti dah bersedia. Jadi cikgu bagi clue dia. Sebenarnya ada 5 matlamat rukun negara itu diwujudkan dan cikgu dah pun bagi pada murid atas talian untuk buat sedikit pembacaan tentang maklumat matlamat rukun negara. Mari kita tengok apa yang akan dikongsikan oleh murid-murid kita. Baik, kita minta siapa yang nak kongsikan kepada matlamat yang pertama? Siapa yang paling berani nak jawab? Ya. Untuk matlamat yang pertama. Saya, cikgu. Mantap. Silakan. Teruskan Afiq. Matlamat rukun negara. Negara bersatu. Negara bersatu, kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Mereka juga mempunyai kesetiaan dan cinta akan negara. Terima kasih Afiq. Berkaitan dengan negara bersatu, Cikgu. Negara bersatu. Ya. Matlamat yang pertama dalam kewujudan rukun negara, iaitu negara bersatu, setiap rakyat Malaysia mendukung cita-cita mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Setiap masyarakat menganggap diri dia sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan, tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Mereka mempunyai yang paling penting, kesetiaan dan cinta kepada negara. Jadi matlamat negara bersatu. Betul Afiq? Tahniah, pembacaan yang baik dari sumber yang betul. Itulah dapat jawab tepat. Baik, itu adalah matlamat yang pertama. Kita pergi kepada matlamat yang kedua. Baik, siapa nak kongsikan matlamat yang kedua? Okey, ya cikgu, saya nak jawab yang matlamat kedua, iaitu matlamat kedua ialah masyarakat yang adil. Kita sebagai masyarakat kena sama-sama mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil. Apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan muncul apabila pihak yang lemah dan berkurangan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Terima kasih Izzati. Betul ke Cikgu? Itu yang kedua. Baik, matlamat ke arah kesejahteraan negara. Yang kedua, mari kita tengok apa yang Izzati kongsikan dengan kita tadi, iaitu mendukung cita-cita mencipta satu masyarakat yang adil. Mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai ruang, peluang dan hak yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Lebih daripada itu, yang lebih penting adalah masyarakat yang adil ini wujud apabila yang lemah dibantu supaya boleh bersama-sama dengan masyarakat Malaysia yang lainnya. Jadi akan adalah satu masyarakat yang mempunyai kebebasan untuk bersaing kerana ianya bebas dari penindasan. Contohlah Fan, kita tengok. Mungkin kalau kita tengok hak pendidikan hari ini, semua seluruh Malaysia mendapat hak pendidikan yang sama. Setuju. Dapat guru yang terlatih yang sama. Kalau kita tengok. Baik. Yang ketiga, kita tengok yang ketiga, matlamat yang ketiga ialah masyarakat progresif. Masyarakat progresif ini adalah, kita tengok masyarakat Malaysia mendukung cita-cita menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi. Di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan.
Masyarakat progresif, satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan masa kini. Baik, ni kalau kita tengok awal tadi kalau dalam rukun negara dia dah ada dah kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Jadi kalau kita tengok kemajuan sains dan teknologi sebagai satu penambahbaikan kepada cara hidup kita. Jadi ianya sekadar membantu, bukan mengatasi benda yang tak boleh diatasi, contohnya kematian. Ya. Kita boleh kata kita ada sistem medical tahap dewa, orang tak boleh mati. No. Ianya bertentangan dengan norma-norma kepercayaan kepada Tuhan kepada masyarakat Malaysia. Baik. Itu adalah yang ketiga. Mari kita tengok yang keempat. Apakah yang keempat? Silakan murid cikgu. Matlamat yang keempat. Matlamat rukun negara yang keempat ialah masyarakat liberal. Kita mendukung, masyarakat mendukung cita-cita hendak memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal. Ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Ahli masyarakat bercita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Terima kasih Sharifah. Okey cikgu, masyarakat liberal. Masyarakat liberal. Ini kalau kita dengar betul-betul, liberal ni nampak macam negatif sikit, tapi bukan liberal yang negatif itu, tetapi liberal yang dimaksudkan dalam konteks negara Malaysia ini adalah bebas dalam melaksanakan sesuatu yang masih berada di dalam batas normal kehidupan manusia normal. Dalam dasar yang diberikan cikgu. Dalam persempadanan yang diwujudkan. Kita tengok, mendukung cita-cita memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal, bebas mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Ahli masyarakat bercita-cita mencipta satu masyarakat yang menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Ini keistimewaan negara kita. Betul cikgu. Malaysia ni negara yang berbilang kaum. Kita ada berbilang agama. Kita ada selain daripada kaum, kita juga ada etnik-etnik dari Sabah dan Sarawak yang masing-masing mempunyai cara hidup dan gaya hidup masing-masing berlandaskan kepada kepercayaan dan adat resam masing-masing. Jadi liberal yang dimaksudkan dekat sini adalah cara hidup ini kita benarkan. Kita benarkan di Malaysia. Jadi tidak ada siapa yang boleh kata cara hidup aku lebih baik, you kena ikut saya punya cara hidup. Tak boleh, cikgu. Dan kita juga tak boleh kata cara hidup yang diamalkan oleh satu individu lain dan ianya adalah baik, berada di dalam normal manusia, bukannya yang di luar tabi'i dan benda yang pelik-pelik. Yang ini kita boleh kata you tak boleh hidup macam tu, you kena hidup macam saya. No, juga tak boleh. Cara hidup tu tak boleh. No. Itulah maksud liberal yang kita benarkan. Itu yang dimaksudkan dengan liberal. Kebebasan tetapi bersempadanan bertepatan dengan prinsip rukun negara. Itulah kepentingan dia rukun negara tu tadi. Itu adalah masyarakat liberal. Dan yang kelima. Okey, siapa nak kongsikan dengan kita? Yang kelima. Silakan. Saya. Ya. Danish. Matlamat yang terakhir ialah masyarakat demokratik. Rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Kepentingan negara diutamakan lebih daripada kepentingan kaum. Terima kasih Danish. Itulah prinsip ataupun matlamat yang kelima berkaitan dengan masyarakat demokratik. Baik, masyarakat demokratik. Kita semua rakyat Malaysia, saya, Ifan, murid-murid atas salian, juga murid-murid yang ada dekat rumah, mesti jelas bahawa negara kita adalah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Betul. Jadi sistem pemerintahan ini istimewa kerana tak ada negara lain yang ada raja berperlembagaan berjalan bersama-sama dengan demokrasi berparlimen. Jadi kita ni mendukung cita-cita memelihara cara hidup demokratik, rakyat bertindak melalui parlimen, melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Macam mana lantikannya ni? Pilihan raya umum. Kita ada wakil rakyat. Kita ada kabinet yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat.
Macam yang sekarang kabinet kita diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang keberapa? Siapa tahu? Yang kat rumah, yang keberapa? Perdana Menteri keberapa? Yang ke-10. Yang ke-10. Perdana Menteri yang ke-10. Jadi Perlembagaan Negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Berpolitik jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan orang lain. Kita tawarkan kerana akhirnya kepentingan negara mestilah melebihi kepentingan sesuatu kaum, sesuatu kumpulan tertentu ataupun kepentingan individu. Negara adalah keutamaan kita. Itu dia cikgu, berkaitan dengan masyarakat demokratik. Betul, saya setuju. Di mana kita cikgu sebagai rakyat Malaysia ada kuasa, ada peluang untuk memilih sendiri pemimpin untuk negara kita ini. Betul? Macam mana yang kita nak, yang itulah kita pilih. Kalau kita nak cara pemerintahan oleh cara A, mungkin kita pilihlah orang-orang daripada kumpulan A untuk menjadi pemimpin negara. Itulah hak kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau kita tengok dalam matlamat rukun negara ini telah digariskan ke-5 perkara itu tadi, iaitu yang pertama negara bersatu, kemudian kita ada yang kedua masyarakat adil, kemudian kita ada masyarakat progresif, kita ada masyarakat liberal dan akhir sekali kita ada masyarakat demokratik. Ini adalah 5 matlamat yang digariskan untuk rukun negara. Dan ini adalah prinsip-prinsip, amalan-amalan, cara-cara hidup yang perlu diamalkan oleh setiap individu yang berstatus rakyat Malaysia. Kerana akhirnya kita nak capai yang akhir tadi kita sebut apa? Keutamaan negara melebihi segala keutamaan yang lain. Tanpa semua-semua ni tadi, habislah. Kalau kita tidak ada negara yang bersatu, semua orang nak buat negara sendiri. Aku tak setuju, aku nak buat negara aku sendiri. Nak pindah ke negara lain. Macam saya orang Pahang, saya tak setuju dengan Malaysia. So kita buat negara Pahang. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan caranya. Betul. Kerana kita ada hak yang memilih. Di situlah kebersamaan kita melalui prinsip rukun negara. Betul tu cikgu. Hak kita ni pun masih tertakluk kepada limitasi yang dibekalkan dalam Perlembagaan Malaysia. Betul. Okey cikgu, jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM Sejarah Tingkatan 5. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM, saya Irfan Syahmi dan Cikgu Ridwan untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan prinsip hidup rakyat Malaysia ataupun dikenali sebagai rukun negara. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula perbincangan kita? Baik, perbincangan kita nak pergi kepada, tadi kita dah sebut matlamat dia, kita dah sebut tentang asal-usul dia, dan sepatutnya kita nak bercerita tentang apa itu rukun negara tu. Betul cikgu. Tapi kalau cikgu ajar dulu, sepatutnya benda ni adalah benda umum. Dah tahu dah sepatutnya. Mesti dah tahu. Seluruh rakyat Malaysia mesti dah tahu dah. Kalau dia rakyat Malaysia lah, tak tahulah kalau dia warga Wakanda kan. Kalau dia warga Wakanda, kita pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Tapi sepatutnya mereka dah tahu. Kerana kalau kita tengok daripada matlamat yang nak dicapai, kita nak jadikan negara kita hidup dengan sebagai masyarakat demokratik, progresif dan sebagainya. Ini sebenarnya telah pun menjuruskan kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang hidup dalam keadaan sejahtera. Itu yang kita nak capai. Kerana keistimewaan Malaysia, rakyatnya berbilang kaum. Bukan kaum saja cikgu. Bukan kaum saja, juga berbilang agama. Betul. Dan kaum tadi baru satu bahagian saja. Kita ada etnik Sabah dan Sarawak yang semuanya mempunyai kepelbagaian dan hidup dengan cara mereka masing-masing. Tetapi kita hidup bersama-sama sebagai rakyat Malaysia. Ini adalah konsep Malaysia yang perlu difahami oleh semua individu yang berstatus
warga negara Malaysia. Jadi kalau kita nak tengok, baik, kita nak minta murid-murid kat atas talian. Okey, 4 orang ni cikgu. Kita nak minta murid-murid kat atas talian ni. Okey, kita tengok. Daripada tadi dia cakap je, dia boleh jadi macam-macam kan. Cikgu nak mereka buat apa pula sekarang ni? Kita nak mereka tulis pula. Tulis pula. Kalau selalu dekat komen-komen media sosial tu dia boleh lukis tak kan? Cakap panjang-panjang tak faham kan. Boleh lukis tak? Tadi kita minta dia lukis. Tulis dia kan tulis dia tulis. Okey. Baik, saya nak mereka tuliskan apa yang mereka faham tentang 5 prinsip rukun negara. Kita akan bahagikan setiap murid di atas talian satu prinsip. Okey, menarik. Dan kita minta dia tuliskan. Baik, prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita nak bagi pada siapa, Irfan? Okey, cikgu, mungkin kita boleh berikan kepada saudara Afiq, cikgu. Afiq. Boleh Afiq? Boleh Afiq? Kepercayaan kepada Tuhan. InsyaAllah. InsyaAllah. Astagfirullahaladzim. Baik Ustaz, thank you. Baik. Okey, itu untuk Afiq, cikgu. Untuk Afiq, prinsip yang pertama. Okey, kita pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Betul. Kita nak bagi pada siapa pula kali ni, agak Irfan? Masih saudara juga ya, cikgu. Kita nak saudara juga Dia bersaudara lah, sebelah-sebelah bersaudara. Dia bersaudara sebelah-sebelah. Baik, jadi tak ada dah saudara yang lain kat situ. Kita ada saudara Danish Fakrullah. So Danish, kesetiaan kepada raja dan negara. Baik. Kemudian kita pergi selepas kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan perlembagaan. Kelurahan perlembagaan, tak apa? Kelurahan perlembagaan ni besar ni. Biar saya ambil lah. Oh, cikgu ambil. Okey, ingat nak bagi saya. Terima kasih, cikgu. Biar saya ambil kan. Bukan tadi baca rukun negara kat kantin tadi salah kan? Yang nombor 3 ni betul. Yang nombor 3 betul. Okey, yang keempat kelurahan perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang. Kita terpaksa bagi pada saudari lah pula. Saudari lah pula. Okey, saudari yang mana kita nak letak ni? Okey, kita boleh berikan kepada Sharifah. Syarifah Alia. Okey, dan yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Dah tinggal seorang je lah saudari tak tu. Lain, tak bukan. Tak lain tak bukan dah Izzati Balqis tu. Macam sesuai pula kesopanan dan kesusilaan tu pada dia. Sopan kan? orangnya, cikgu. Sopan orangnya kan. Okey. Jadi kalau kita tengok, cikgu dah sebutkan secara sepintas lalu. Betul. Apakah 5 rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kedaulatan undang-undang. 3, kelurahan perlembagaan. 4, apa Iban? Rasa cikgu betul salah sebut tadi, cikgu. Kita sebut balik sama-sama. Kita sebut balik. Okey, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bukan kesantunan. Bukan, cikgu. Kesusilaan. Bukan kesantunan, kesusilaan. Baik, mari kita tengok. Okey, kita bagi masa sikit. Atau dah siap tulis. Kita tulis je dekat kertas tu. Okey, murid dekat atas salian, ambil kertas, okey, tulis. Yang dapat kepercayaan kepada Tuhan, okey, apa dia yang kamu faham tentang kepercayaan kepada Tuhan? Tuliskan dekat situ dan kamu kongsikan dengan murid-murid yang sedang menonton kat rumah. Kongsikan dengan cikgu, kongsikan dengan Irfan. Macam tu juga dengan yang seterusnya. Tapi cikgu, yang dekat rumah juga sekarang ni boleh cuba keluarkan kertas dan pen ataupun pensel, tuliskan apa yang anda faham berkaitan dengan 5 prinsip rukun negara ini. Okey, kalau macam tu cikgu, apa kata kita mulakan dengan prinsip yang pertama? Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Saudara Afiq. Ya. Okey, Afiq, kongsikan dengan cikgu, kongsikan dengan murid yang sedang menonton kat rumah. Kepercayaan kepada Tuhan. Depan sikit, Afiq. Prinsip ini menunjukkan Silakan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Okey. Agama menjadi apa tadi, Afiq? Agama menjadi panduan hidup ya? Agama menjadi panduan. Agama menjadi panduan hidup. Panduan hidup. Jadi setiap agama ada Tuhan, setiap individu mesti percaya kepada Tuhan, menandakan dia mempunyai agama sebagai pegangan hidup dia. Baik. Mantap. Mari kita pergi kepada murid yang kedua. Okey, kita persilakan saudara Danish untuk memberikan perincian tentang prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip rukun negara yang kedua ialah
kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja merupakan simbol penyatuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum. Prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang pertama, hormat simbol kedaulatan negara. Kedua, mematuhi undang-undang. Ketiga, berusaha meningkatkan imej negara. Keempat, berani mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang terakhir sekali, mempunyai ciri patriotism yang teguh. Terima kasih saudara Danish. Ciri patriotism yang teguh. Betul. Keras ayat tu. Tapi itulah yang harus dipegang oleh setiap rakyat Malaysia. Kita tengok apa yang telah dikongsikan oleh Afiq, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, dan yang kedua tadi dikongsikan oleh saudara Fakrullah. Kita tengok prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, iaitu agama menjadi panduan hidup, membentuk kepribadian yang baik dan menjadi landasan dalam membina keharmonian kaum. Ni yang kata tadi, agama, tidak ada agama yang mengajarkan perkara yang tak baik. Semua agama mengajarkan perkara yang baik. Itu sebab kepercayaan kepada Tuhan menjadi prinsip yang pertama rukun negara. Paling atas sekali, cikgu. Paling atas sekali. Apabila dia menganut agama, kepada percaya kepada Tuhan, agama mesti mengajar untuk saling hormat menghormati, bertoleransi, bertolak ansur, hidup bersama-sama. Ini adalah perkara yang diajarkan dalam semua agama. Yang kedua yang dikongsikan oleh saudara Fakrullah, iaitu prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kita tahu setiap negeri mesti ada sultan ataupun ada yang tuan yang terutama atau yang tuan besar. Ini juga semua statusnya adalah sultan. Jadi semuanya ada raja secara umum. Jadi simbol penyatuan dan perpaduan berbagai kaum. Mengamalkan prinsip ini melahirkan rakyat menghormati simbol kedaulatan negara. Nampak kita ada jatah negara, dan jatah ni kalau kita tak jumpa kat tempat lain pun, di istana pasti ada. Dari situlah munculnya jatah ni. Okey, jadi undang-undang dan berusaha meningkatkan imej negara. Jadi apabila kita mempunyai kesatuan, kebersamaan, dan kita saling mempertahankan maruah di antara satu sama lain, kerana yang dipertahankan itu bukan diri kita, bukan kaum kita, bukan kejiranan kita, bukan kelas murid-murid kat sekolah, tetapi secara keseluruhannya kita pertahankan nama Malaysia. Negara kita yang tercinta. Betul. Yang ketiga, yang ini tadi bunyinya macam berat sikit, kan? Tapi perlu difahami baik yang di atas talian maupun murid-murid yang ada di rumah. Kita tengok keluhuran perlembagaan. Ini yang paling penting, iaitu ketertinggian dan keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan ni berfungsi memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dan negara. Prinsip ini menekankan rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Suka untuk saya sebut ya Ifan, perlembagaan ni merupakan satu set undang-undang dan dia adalah undang-undang tertinggi yang ada dekat dalam negara kita Malaysia ni. Kalau adalah undang-undang lain yang dibentuk kemudian, mungkin nanti ada persatuan murid tingkatan 5 ke, dia nak buat undang-undang ni tidak selari dengan perlembagaan, undang-undang ni terbatal secara automatik. Dia misi sama, sebab undang-undang yang paling besar adalah perlembagaan. Jadi kalau perlembagaan kata kita semua kaum, semua etnik, tidak kira kamu siapa, warna kulit apa, rambut kerinting ke lurus, kita semua adalah rakyat Malaysia, maka kita adalah rakyat Malaysia. Jangan siapa-siapa membezakan di antara kita, kita semua adalah sama. Baik, prinsip yang seterusnya, yang keempat Ifan. Okey, kedaulatan undang-undang yang akan dikongsikan oleh saudari Sharifah. Silakan. Kedaulatan, prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ni menuntut setiap rakyat untuk menghormati undang-undang dan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya. Rakyat juga perlu bertanggungjawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Okey. Baik. Kedaulatan undang-undang, menghormati undang-undang, macam saya katakan tadi, undang-undang itu adalah undang-undang yang bersama. Itu adalah undang-undang negara kita. Kitalah yang akan pertahankan dan kitalah orang yang menjunjungnya. Jangan jadi kita pula yang menentang undang-undang yang dah ditetapkan untuk negara kita. Menjadi tanggungjawab kita ni setiap
rakyat Malaysia, rakyat bertanggungjawab mempertahankan, memelihara daripada dicabar demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kalau dah ada yang tak nak ikut undang-undang, parahlah. Betul, cikgu. Orang ni ikut undang-undang, semua orang beratur dekat kaunter, tiba-tiba dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut. Dia potong terus pergi depan. Kan Aduh. dah tak harmoni tu. Buat orang marah pula tu. Orang marah pula. Baik. Dan kedaulatan undang-undang, kita pergi kepada prinsip yang penghabisan. Ya, Prinsip iaitu yang kelima, kesopanan dan kesusilaan yang akan dibentangkan oleh saudari Izzati. Silakan Izzati. Prinsip ini adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan dapat menjamin hubungan yang baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Prinsip ini menjadi garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Penghayatan nilai murni akan melahirkan sesama yang harmoni dan saling bertolak ansur. Terima kasih Izzati, walaupun tak nampak muka dia awal tadi, tapi muncul kembali memberikan pembentangan berkenaan dengan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Cikgu, kongsikan sikit komen. sopan sangat tu. Sampai tak nampak muka. Sampai tak nampak muka dia. Terus hilang. Tapi dengar suara je. Tu sopan tu. Baik, bertepatan kesopanan dan kesusilaan. Baik, rakyat sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan menjamin hubungan baik bersama kaum, kekal terpelihara, menjadi amalan yang disemai dalam diri. Ini contoh tadi. Kita dah ada kedaulatan undang-undang, tapi kadang-kadang ada undang-undang yang memang kita tak letakkan apakah hukuman yang harus dikenakan. Contohnya macam contoh kita ambil tadi, memotong barisan. Tak ada peraturan siapa yang memotong barisan dikenakan denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tak ada. Tetapi yang mengekang, yang mengawal kita sebagai rakyat Malaysia untuk berkelakuan baik ini, ini nanti kesopanan dan kesusilaan. Orang lain dah beratur, kita hormati dia, biarkan mereka yang dah sampai dulu. Betul. Kalau kita nak cepat, kita kata apa? Kita minta izin. Minta, boleh tak saya kecemasan, saya nak di depan. Kalau dah nama minta, orang bagilah. Kalau tak bagi, kalau janganlah tak kita bagi, paksa. janganlah marah pula kan. Itulah nama dia, kesopanan dan kesusilaan. Betul Cikgu. Masyarakat Malaysia juga sangat dikenali dengan budi bahasa yang sangat-sangat tinggi. Betul. Kan? Jadi kekalkan perkara itu, jadikan negara Malaysia satu negara yang dikenali dengan kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih semua. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Sejarah Tingkatan 5 selepas ini. Didik TV KPM. Okey, murid-murid, jom kita masuk kelas sejarah bersama dengan Cikgu Ridwan dengan topik kita berkaitan dengan prinsip hidup masyarakat Malaysia, ataupun lebih kita fokuskan kepada rukun negara yang menjadi pegangan utama rakyat Malaysia, itu kita jugalah Cikgu kan. Jadi untuk segmen kali ni Cikgu, apa pula yang kita nak lakukan bersama dengan 4 murid kita dalam talian ni? Baik, kalau kita tengok prinsip rukun negara adalah satu usaha menggariskan perkara-perkara yang perlu dilakukan, diamalkan oleh semua rakyat Malaysia bertujuan mencapai kesejahteraan. Ya, betul. Kita nak negara kita sejahtera. Baik, kita tak payah nak cerita jauh-jauh. Cikgu suka nak tahu. Okey, kita ni kan murid kat rumah-rumah. Kat rumah dulu Okey, apa yang murid lakukan untuk tunjukkan bahawa murid-murid semua ni memahami rukun negara? Pada masa yang sama, apa kata kita minta murid di atas talian kongsikan bagaimana kamu mengaplikasikan rukun negara dalam penghidupan seharian kamu. Siapa yang nak kongsikan dulu? Atau nak cikgu atau Abang Irfan pilih? Okey, kalau siapa berani boleh angkat tangan dulu. Sebagai orang yang pertama. Silakan. Yang pertama. Ada ke nak angkat tangan? Saya. Okey, Afiq dengan penuh keberanian. Yakin? Itu baru rakyat Malaysia. Silakan Afiq.
Sebagai seorang rakyat Malaysia, cara saya mengaplikasikan rukun negara, saya menjadikan agama sebagai panduan hidup serta membentuk kepribadian individu. Selain itu, saya membimbing tindakan seseorang untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Itu saja, Fik. Itu saja. Okey, terima kasih. Dia kata apa tadi? Bagus. Menjadikan agama sebagai pegangan dia. Bukan dia ke yang kata insya-Allah tadi. Insya-Allah katanya. Betul? Kita nampak bagaimana Afiq mengaplikasikan rukun negara dalam hidup dia. Tu buat Afiq. Yang lain? Lagi 3 orang. Kita nak dengar macam mana pula dengan yang lain? Mungkin kita nak dengarkan daripada saudari pula, cikgu. Saudari? Siapa boleh angkat tangan? Ada saudari. Fakrullah, jangan angkat tangan. Saudari kita sebut tadi. Silakan saudari. Yang mana satu? Izzati ataupun Sharifah? Cikgu pilihlah cikgu. Pilihlah Malu-malu pula. Sharifah. Ini sopan sangat ni cikgu. Sopan sangat ni. Okey, Sharifah. Dipersilakan. Sharifah. Sebagai rakyat Malaysia, cara saya menghayati rukun negara. Rukun Islam? Rukun negara. Rukun Islam topik lain pula. Silakan. Rukun negara dengan mematuhi undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Okey, itu saja perkongsiannya. Ya. Okey, dia nak jadi manusia ataupun masyarakat yang patuh taat kepada undang-undang. Undang-undang. Maksudnya ni jenis datang sekolah on time ni. Betul. Pakai baju ada lencana, ada lencana, tanda nama. Semua lengkap. Okey, betul? Nampak dia mematuhi undang-undang. Maksudnya kedaulatan undang-undang termaktub dalam prinsip rukun negara. Baik. Yang ketiga, mari kita tengok siapa pula nak kongsikan bagaimana. Apa kata cikgu? Kita panggil saudara pula lah. Kita mesti panggil saudara lah. Tadi dia dah angkat tangan, kita sebut saudari. Jadi kita bagi dia yang kongsikan. Okey Danish, kongsikan Danish. Siapa yang kamu nak kongsikan tadi? Cara saya menghayati rukun negara ialah dengan mematuhi undang-undang. Seperti undang-undang di jalan raya. Okey. Bagi contoh, mematuhi hal laju yang telah ditetapkan di jalan raya supaya tidak berlaku kemalangan. Baik, terima kasih saudara Danish. Ya, cikgu, betul lah tu. Kalau kita nak bawa motor contohnya di atas jalan raya, kita kena pastikan kelajuan kita tu tak melebihi had yang diberikan. Betul. Kena pakai topi keledar. Betul. Kena jaga orang sekeliling kan. Betul. Kalau tak mungkin akan mendatangkan bahaya dan kemalangan. Bukan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Okey. Tahniah Danish dan saudari. Ya, yang terakhir. Yang sopan sangat tu. Okey, mari kita minta saudari yang sopan, Izzati Balkis. Okey, bagaimana kamu mengaplikasikan rukun negara dalam kehidupan seharian kamu? Mungkin selain daripada apa yang kawan berikan tadi. Cara saya mengaplikasikan rukun negara ialah saya bersikap sopan santun Bagus. kepada semua orang. Okey. Saling menghormati supaya dapat mewujudkan suasana yang tenang dan aman-aman. Okey, baik. Terima kasih Izzati. Nampak dia terlalu sopan cikgu bercakap bercakap macam ni. Izzati, boleh demo sikit tak macam mana kamu bersopan santun tu? Cuba demo sikit. Okey, contohnya kan tadi Izzati cakap dia akan cuba bersopan santun dengan masyarakat di luar sana. Mungkin apa contoh perlakuan yang sopan santun tu? Cuba kongsikan sedikit. Kalau kita jumpa dengan orang yang kita tak kenal, apa yang kita nak buat? Kalau kita jumpa orang kita tak kenal, Ataupun orang yang baru kita jumpa, nak tegur macam mana? Okey, contoh. kita salamlah dia. Lagi? Kita kalau cakap elok-elok, lembut-lembut, jangan cakap kasar-kasar dengan dia. Kan. Yang paling penting kita jumpa tu kalau Islam, kita bagilah salam dulu. Salam. Kan. Kita penuh dengan kesopanan dan kesusilaan. Itu dia cikgu perkongsian oleh murid-murid kita. Aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Betul. Jadi itu adalah cara murid di atas talian, dan cikgu yakin murid-murid di rumah juga mempunyai cara yang sendiri mengaplikasikan rukun negara. Kadang-kadang mungkin sebelum ni murid-murid tak sedar. Betul. Ada melakukan benda ni. Hari ni mungkin
Oh, selama ni yang aku buat tu adalah menepati prinsip rukun negara. Contoh macam Abang Irfan cakap tadi, bagi salam. Bagi salam. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp kan, tiba-tiba tulis terus maklumat kan, bagilah salam dulu. Itu tanda-tanda orang yang sopan. Menepati kesopanan dan kesusilaan. Baik, terima kasih Cikgu Ridwan. Kita dah banyak berbicara hari ini berkaitan dengan prinsip rukun negara dan mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Baik, rumusan ringkas ya. Kalau kita tengok rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni bermaksud tidaklah kepada hanya Ifan, tidaklah hanya pada saya, murid di atas salian ataupun murid-murid dalam rumah, tetapi kita semua ini adalah rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara itu, kerana itu adalah cara hidup kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu kita haruslah percaya kepada Tuhan, kita haruslah setia kepada raja dan negara kita, kita mestilah menghormati keluhuran perlembagaan, kita juga harus patuh kepada kedaulatan undang-undang dan kita mestilah hidup dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Barulah matlamat mensejahterakan negara itu akan tercapai. Itu adalah yang paling penting. Ya? Baik, itulah kesimpulan berkaitan dengan topik kita hari ini, dan mungkin cikgu kita dapatkan seorang murid untuk berikan rumusan tentang apa yang dia dah belajar sepanjang hari ini bersama dengan cikgu. Boleh? Siapa nak kongsikan? Seorang murid sahaja. Seorang je? Ya. Okey, Izzati. Yang paling sopan santun. Yang paling sopan Silakan. tu. Okey, rumusan yang saya dapat buat hari ni, kita belajar rukun negara ni perlu semua masyarakat di Malaysia perlu tahulah rukun negara ni. Sebab dia penting. Macam patuhi undang-undang supaya negara kekal aman. Lepas tu sopan, saling menghormati, semua tu memang penting untuk semua orang. Memang penting untuk semua. Kita kena aplikasikan 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih cikgu. Nak tanya bagaimana prestasi keseluruhan mereka untuk hari ini? Bagus ke cikgu mereka ni? Kalau kita tengok daripada awal, kita bagi tugasan, mereka selesaikan, kita minta pendapat, mereka berikan pendapat, kita minta mereka tulis, mereka tuliskan apa yang mereka nak cakapkan. Jadi prestasi yang mereka ada menepati apa yang diperlukan untuk seorang pelajar tingkatan 5 calon SPM. Ya cikgu, kalau bintang cikgu nak berikan berapa bintang? Kalau bintang daripada 5, saya berani berikan ke 4 murid atas talian kita 5 bintang. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah. Wah, seronok mereka cikgu. Dan dekat rumah nak tanya kita di sini, bagaimana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Baik, untuk latihan pengukuhan dan segala bahan yang cikgu sediakan ni, murid-murid di rumah boleh dapatkan daripada pelantar D5 KPM. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ridwan dan juga Cikgu Adina kerana bersama kami hari ini berkongsi kepada kita tentang rukun negara, prinsip hidup masyarakat Malaysia. Ya, sebagai rakyat Malaysia, kita kena pentingkan kita menjaga nilai yang ada dalam prinsip rukun negara ini untuk memastikan negara kita sentiasa sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.